Ini adalah Lexus LM350. Masa kita tengah recording ni, inilah satu-satunya showroom car yang kita ada dekat Malaysia for now. Rupa dia ni kita tahu-tahulah kan, sebiji macam Alphard, sebiji macam Vellfire. Tapi tak pelik pun, sebelum ni pun Land Cruiser pun ada sedara dia kat Lexus, yang nama LX tu. Lepas tu ada Camry dengan ES. Next is yang ni. Dalam video ni saya akan bagi pendapat saya berkenaan Lexus LM350 dan adakah ia berbaloi untuk harga 1.15 million ringgit. Mahal babe. Okay, terima kasih kepada Lexus Sungai Besi sebab pinjamkan kereta untuk saya buat review. Siapa nak beli Lexus terbaru termasuklah Lexus ni, saya cadangkan datanglah ke showroom Sungai Besi. Memang best. Okay, jom kita start. Lexus LM obviously dia share platform yang sama dengan Alphard dan juga Vellfire. And kita boleh perasan even pada eksterior dia tu, antara LM dengan Toyota, dekat bahagian depan fasad LM pada saya lagilah menarik sebab lampu dia ni lagi tirus ke tepi macam tu. Jarang kita boleh tengok DRL yang bersegi-segi. Selalu kan dia lurusnya kan. Kemudian dekat bawah lampu tu dia ada linear pattern yang complement overall lampu tu. And then berbeza lagi adalah dia punya grill. Kalau grill Vellfire dengan Alphard, biasa kita tengok lurus je kan, ataupun dia ada separuh, dia ada half macam tu. Tapi untuk Lexus, biasanya kalau kita tengok yang model lain pun dia akan ada spindle grill ni. Spindle grill ni dia memang signature Lexus lah. And then dia punya detail dekat dalam tu yang jenis XX macam tu, pun nampak smart juga. Dia complement daripada dia punya line of that spindle. So muka depan LM saya okey. Macam mana pula dengan bahagian belakang? Pada saya lah, bahagian depan ni fasad dia is very good, is very nice. Tapi kita ambil masa sikit untuk kita proses bila kita tengok dekat bahagian belakang punya lampu untuk Lexus LM berbanding dengan Vellfire and Alphard. Sebab beza dia, sebab bahagian belakang Vellfire dengan Alphard yang baru ni, dia ada lekukan daripada sisi ke belakang. So dia melekuk macam tu. So bahagian belakang tu dia nampak lagi subtle, lagi nampak okey kan. Tak nampak pelik daripada kereta-kereta yang duduk sekat sekeliling dia. Tapi bila Lexus LM ni, kita tengok dia bersegi macam tu. Dah macam Kamen Rider DNO. Siapa tahu Kamen Rider DNO? Macam tu lah rupa dia. Tak kata dia tu buruk, tapi memang betul-betul kita kena ambil masa untuk proses dia punya bahagian belakang ni. Sebab dia lain daripada kereta-kereta yang lain. Dekat bahagian eksterior yang selalu kita tengok atas jalan tu akan wujud pada bahagian bawah, bumper dan juga skirting yang menggunakan plastik hitam. Macam contohnya kereta-kereta yang saya review sebelum-sebelum ni pun ada plastik hitam. Sebab apa? Sebab andai kata dia accident kan, bila part plastik tu accident pecah ke, retak ke, ataupun dimakan arus zaman, bila dia nak tukar benda tu murah, dia nak tukar benda tu senang. So sebab itulah Toyota ke apa-apa brand-brand Honda ke apa, dia akan gunakan plastik hitam tu. Tapi sebabkan Lexus LM ni harga dia 1 juta lebih, so tak logik lah kalau kata dia punya owner ni nak tukar pun mesti nak tukar plastik. Sebab kalau nak tukar plastik tu murah. Tapi kalau dah kereta mahal, buat apa nak kisah pasal murah. So dia bagi krom dekat sekeliling badan tu, daripada skirting sampai ke bumper depan sampai ke bumper belakang, semuanya krom. Itu adalah apa yang kita dapat bila kita memiliki LM Lexus. So benda ni termasuklah dengan dia punya rim. Apa yang menarik pada saya rim dia ni adalah dia punya design and then dia punya pilihan untuk finish dia tu. Grill yang spindle tadi tu dekat belah rim tu kan, perasan kan dia punya pangkah-pangkah tu kan. So dia apply sekali dekat rim kita. So dia nampak lagi, orang cakap lagi kena lah, lagi related daripada antara fasad depan dan juga fasad tepi. Dia nampak related daripada situ. And then biasanya bila kereta-kereta yang full spec, kita tengoklah apa saja kereta zaman sekarang ni, bila dia full spec memang akan nampak dia punya sport rim two tone, krom sikit, hitam sikit, krom sikit, hitam sikit. Low spec ambil plastik finish. Tapi kalau kata Lexus LM350 memiliki, beliau akan memberikan kita full chrome. Very nice. Memang lawa gila. Dan kita tengok dekat kita punya interior pula. Lexus LM ni apa yang beliau offer pada kita? Kita akan tahu yang LM ni tak boleh nak dibandingkan dengan Vellfire dengan Alphard secara terus. Sebab apa? Sebab Vellfire dengan Alphard biasanya dia akan datang dengan 7 ataupun 8 seater. Tapi LM ni dia datang dengan 4 seater.
Maksudnya kalau LM350 tu, kalau kita nak bandingkan, kita kena bandingkan dengan Velfire ataupun Alphard version Royal Lounge ataupun Executive Lounge. Sebab dia orang yang ada 4 kerusi. Seat dia tu kat belakang tu memang penuh, ada aircon, ada mesin wood sekali dekat dalam seat tu. So memang puas hati. Dia punya seat ni sama dengan bahagian luar kereta, which is bentuk pattern-pattern diamond macam tu lah dekat stitching dia ni, kita boleh nampak. And dia punya seat dia ni tinggi gila. Tengok saya ni ketinggian 180. Bila saya duduk dekat seat ni, kita punya kepala tu dengan seat tinggi lagi. Ni first time dalam sejarah ni seat lagi tinggi daripada saya punya kepala. Dan then sebabkan dia punya seat ni besar sangat, jadi kita punya cermin belakang tak boleh kita nak menembusi untuk dilihat. So boleh cakap yang cermin belakang ni dah jadi tak function lah. Termasuklah pula dengan dia punya divider dengan separator yang ada dekat depan seat ni. So kita ada mirror camera lah pada bahagian driver side. Dekat middle console kita ni, kita akan dapat kawalan lampu and kita punya audio system, and then kawalan tingkap, benda-benda macam tu. And then ruang compartment pun kita boleh dapat dekat bahagian armrest dan juga bahagian sisi kita punya passenger. And then part yang saya rasa pelik, reading light ni kita kena kontrol dekat bahagian tengah. Rasa renyah lah juga sebab button rasanya lagi sesuai, klik terus settle buka lampu, klik tutup lampu. Tapi ni tak, dia kena masuk dekat software tu, kena klik. Leceh lah. And then sebabkan seat ni dia habis ke belakang, so bahagian depan punya benda-benda yang kita nak capai susah nak capai. Contohnya aircon punya button, ambient light punya button adjustment yang ada dekat bahagian atas dekat depan panoramic roof ni memang jadi susah gila lah, sebab didesign selalunya duduk pada bahagian pintu masuk kita punya seat. Tapi sebabkan dia di belakang pintu masuk, tangan memang terus tak sampai. And then dia punya pintu pula, handle dia ke depan nak habis. So kalau kita nak buka pintu sendiri, memang kita kena bangun daripada seat kita, tarik keluar, which is saya dah nampak agak tak selesa lah untuk kita buat. Namun bila kita memiliki 1.1 million untuk sebuah kereta, for sure kita ada duit lebih sikit untuk hire driver. So benda ni tak isu pun sebenarnya, saja sembang. Okay, kita cerita balik dekat benda yang pasal divider ni. Jam ni saya nampak suka, saya nampak best sebab dia analog, nampak klasik, kena dengan gaya kereta ni. And then dia punya box tu ada cooler box dekat bahagian bawah. Saya dah review berbagai jenis kereta, so far ini adalah antara cooler box yang paling besar sekali untuk sebuah kereta yang pernah saya review. Sebab dia memang besar gila, rasanya dalam 5-6 biji botol kicap boleh muat. Saya cakap kicap sebab itu je yang halal. And then kita nampak speaker Mark & Levinson. Mark & Levinson ni memang special untuk Lexus. Lexus sahaja yang ada Mark & Levinson. Di bahagian bawah, TV 29 inci. TV 29 inci dekat dalam kereta, babe. Memang best. Namun ambience light yang ada dekat ceiling ni nampak tak siap. Sebab apa? Sebab ambience light, kalau yang biasa punya Velfire ataupun Alphard, dia akan go through daripada depan sampai ke belakang. So akibat divider ni wujud, so kita sepatutnya expect yang Lexus dia akan redesign balik ambience light punya laluan. Macam contoh dia akan buat circle balik ke apa ke. Tapi tak, dia hanya go through saja sampailah ke depan. Untuk cabin seat driver, kita boleh expect yang dia punya cabin ni identical to Velfire and Alphard, but come with touch of Lexus. Macam contohnya touch yang ada ni memang Lexus saja yang wujud. And then dia punya steering ni memang dah seketul-seketul Lexus lah yang datang. Mana-mana model Lexus akan guna steering macam ni. So far saya suka lah ruang secara keseluruhan. Memang button banyak gila dan nama pun full spec. So segala safety features yang ada kat Lexus untuk LM350 akan dapat sekali. Sebab lagi pun dia ni CBU, so seketul-seketul daripada Jepun datang kat sini. Features full safety system tu termasuklah adaptive cruise control, lane assist, blind spot monitor, adaptive high beam, etc. Kereta mahal, features confirm lengkap. Gauge cluster dia analog. So kalau kereta lain gauge cluster analog pada tahun 2021 punya design, saya nampak macam analog macam tu. Tapi sebabkan ini adalah sebuah Lexus yang didesign untuk orang-orang yang macam YouTuber kan, macam orang-orang high macam tu kan.
So saya nampak yang analog ni nampak sesuai untuk sebuah kereta. Sebab apa? Sebab dia luxurious. So analog is okay. And then part bonet belakang. Biasanya bonet belakang untuk Velfire dan Alphard, contohnya yang 7 seater, 8 seater, bila kita buka bonet belakang, dia punya ruang untuk kompartmen bonet belakang tu memang tak cakap besar lah, cukup kecil. Sebab apa? Sebab ada seat dekat bahagian belakang sekali. So dia, mana-mana PV lah yang ada seat yang bahagian belakang, dia punya ruang akan jadi kecil. Tapi sebabkan kita punya seat hanya ada 4 saja, jadi ruang yang kita dapat pada bahagian belakang cukup luas. Siapa yang nak belanja saya kopi, saya ada satu apps ni yang boleh untuk korang support saya. Kalau korang rasa video ni beneficial kat korang, korang boleh support saya dengan bermula $1. So apa yang korang support dekat saya tu memang betul-betul membantu untuk saya upgrade gear-gear untuk kita punya channel ni. So support saya, okay? So itu je lah pendapat yang saya boleh bagi buat masa sekarang untuk Lexus LM350. Jadi korang suka tak tengok video yang macam ni? Kalau korang suka tengok video macam ni, sila subscribe sekarang. Sebab kalau tak subscribe kan terlepas pula video-video yang lain. Subscribe sekarang Follow Instagram saya kalau nak tengok benda-benda yang menarik, macam contoh benda-benda viral, tu saya buat. Thank you so much. Jumpa lagi lepas ni. Bye bye.